أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بأبواب العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Muslimin, muslimat, hormat saya kepada bapa-bapa, ibu-ibu dan juga adik-adik pelajar semua, agar kita di dalam sihat dan afiah. Jadi alhamdulillah, kita dapat bertemu pula di dalam qanat kita, iaitu Dar Al-Ansar, yang mana kita boleh wera, boleh kita live pada perjumpaan kita di kali ini, agar saudara-saudara dan saudari-saudari dapat memahami bersama tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu akidah yang dijamini dan diakui oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, kaum muslimin muslimat, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, dalam bahagian akidah kita ni, dalam bahagian akidah kita masih lagi hangat tentang akidah, tentang pegangan di antaranya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kita saat itu berpegangnya Allah tidak bertempat. Tuhan tidak bertempat, dan Tuhan saat itu tidak berjihad. Jadi di sini kita dapat menututi akidah kita bersama dengan guru-guru kita di mana tempat sahaja, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di atas aliran Imam Abil Hasan Al-Ash'ari, dan satu lagi iaitu Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi alhamdulillah, saudara-saudara dan saudari-saudari, akidah kita ni kita berjalan di atas sifat 20. Sifat 20 iaitu qaul masyhur, satu lagi iaitu sifat 13 iaitu qaul mu'tamad. Yang mana kita pegang sifat 13 yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dan satu lagi iaitu sifat 20 yang mana dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi As-Samarqandi. Yang ia tu meninggal dunia pada tahun 333 Hijriah. Manakala Imam Abil Hasan Al-Ash'ari meninggal dunia pada tahun 324 Hijriah. Jadi orang panggil, orang duduk di dalam korung 3. Korung 3 iaitu mulai daripada korung salaf. Itu korung khalaf. Korung khalaf iaitu akhir salaf masuk korung khalaf. Jadi alhamdulillah kita dapat menikmati daripada guru kita dapat ilmu pengetahuan daripada baba-baba dan daripada tokoh-tokoh agama. Kita dapat maklumat dan dapat memegang dalam bab pegangan ni, boleh kata jelas dan kemah bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita sampai ke sekarang. Ambil daripada 300 tahun korun 3 dulu sehingga sampai ke sekarang, tak kocok dia, tak gonyeh. Jadi alhamdulillah lah, kita banyak-banyak bersyukur ke hadarat ilahi, yang mana kita ni berjalan di atas akidah yang sebenar, akidah yang betul, akidah yang lurus, yang dijamini dan diakui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Jadi akidah kita, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang mana kita sudah faham dan sudah dapat maklumat daripada guru-guru kita bahawa kita ni iaitu nafyul makan lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita tak pergi Allah bertempat. Kita tak pergi Allah bertempat, iaitu kita ni semata-mata pergi kata Allah itu ada, Allah itu kuasa, Allah itu menjadikan segala-gala. Allah adalah Tuhan yang sebenar, Tuhan yang menjadikan segala makhluk. Makhluk semua ni orang panggil siapa tuan dia, iaitu Rabbul Alamin. Di bawah jaga Allah, di bawah milik ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang mana kita sudah dapat daripada mereka yang sebelah, mereka yang faham tak sama dengan kita, sekarang saat itu duk serai sangat, boleh kata hangatlah pada setiap masa dan setiap malam saat itu kita boleh tengoklah serengi saat itu kuat dan hebat, dan senantiasalah buah-buah dia dia saat itu tak ada heran, dan dia tidak kira, dia tidak berasa gerung kepada guru-guru, dia tak ada berasa gerung kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia serai terus dan dia mengatasi terus, dan dia keluar perkataan yang kita tak sedap dengarlah di telinga, tapi walau bagaimanapun kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia kata kepada tok guru tua tu, tok guru Tino, tok guru kita Tino, tok guru tak ada dengan keadaan semasa, tok guru duk bawah purung, tok guru tak ada baca kitab, tok guru rekod dalam segala pengajaran dia itu dalam pemberian dia saat itu. Jadi nak rakyat kata perkara tu sangat-sangatlah kita dengar saat itu orang panggil tidak beradab. Tidak beradab. Sebab itulah kita ni apabila kita nak sampaikan satu-satu yang ilmu pengetahuan, kita kena jaga adab kita, sebab adab ni besar sangat. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, dia kata innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Jadi akhlak ni lah besar sangat, adab ni besar sangat. Kita jangan caci kepada orang, kita jangan menghina kepada orang, kita jangan lekeh kepada orang, kita jangan menjatuhkan orang. Sebab menjatuhkan orang ni ya habis barakah, hilang barakah. Itu dia, hilang barakah. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari, kita mari tengok. Kita mari buat muqaranah di antara fahami hak kita dan fahami satu bahagian lagi, iaitu yang dikenali dengan Al-Wahhabiyah. Dengan Al-Wahhabiyah. Jadi kita guna istilah ni, kita guna hak sebenar selalu dah. Kita walaupun perkara ni demo berasa tak sedap dengar pun, maaflah, oleh kerana kalau kita sini-sini ya payah, ya susah bagi mereka nak ambil fahami itu, ya susah. Sebab itulah kita guna selalu iaitu Al-Wahhabiyah. Kita tak payah gelar Salafiyah, sebab Salafiyah ni orang panggil bangsa kepada salafus soleh. Bila kita bangsa kepada salafus soleh, kita kena turut kaedah ulama salaf. Sebab kaedah ulama salaf ni iaitu mereka berpegang di atas dua pokok. Apabila jumpa ayat-ayat mutasyabihat, apabila berjumpa dengan ahadithus sifat, ayatus sifat, apabila ia jumpa ayat tu yang memberi kesamaran dan kekeliruan, maka dia pergi kepada dua pokok kaedah dia. Pokok yang pertama iaitu tanzih. Ini orang panggil takwil ijmali, orang panggil tanzih. Tanzih iaitu menyucikan. Pokok yang kedua tafwid. At-tafwid iaitu serah. Itu dia. Satu pokok salafus soleh yang sebenar. Kalau kita nak bangsa diri kita kepada salafus soleh, kita nak pakai dua pokok ni. Apabila kita jumpa suatu yang payah di dalam Al-Quran, khususnya di medan akidah, di medan pegangan ni, dia payah orang panggil. Jadi ayat mutasyabihat ataupun ayat iltibas ataupun ayat muqatta'ah. Jadi ayat mutasyabihah ni di bawah dia ayatul iltibas. Bawah pada dia tu ayat yang mengeliru. Ayat yang menyerupai di antara zat Allah dengan baharu satu bahagian. Bahagian lain daripada tu ayat yang keliru. Ayat yang beri kesamaran. Tu satu ayat.
Satu bahagian. Satu lagi iaitu ayat muqatta'ah. Muqatta'ah macam ayat seko-seko. Nah, hak kita permulaan dengan dia itu seko-seko. Maka hak tu pun masuk dalam kata ayat iltibas, ayat yang mengelirukan, ayat yang kita saat ini tidak boleh ambil penjelasan. Nah, tidak boleh ambil penjelasan daripada ayat tu. Maka hak ni orang panggil, nah, kalaulah kita nak turut kaedah as-salaf ataupun salafus soleh, orang dalam kurun 3 ambil daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sehingga sampai kurun yang 3, kurun pertama, kurun yang kedua, kurun yang 3. Hak ni orang panggil masa ni masa salaf. Nah, masa salaf ni orang panggil masa yang sangat-sangat suci. Masa ni masa cemerlang. Nah, masa ni masa molek sekali. Sebab Nabi mengaku dalam masa ni, Nabi kata khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Aduh. Jadi nak royak kata masa ni masa molek sekali. Jadi sebab tak ada campur pelik-pelik lagi. Maka di sini kalaulah kita nak bangsa kepada salaf, kita pergi dua pokok. Sebab kaedah salaf ia dua. Yang pertama at-tanzih, yang dua at-tafwid. Tanzih maknanya kita menyucikan ayat yang mengeliru. Menyucikan. Tu orang panggil takwil ijmali. Kemudian lepas pada kita tanzih, nah, kita kena tafwid. Bagaimanakah ayat ni? Bagaimanakah fahami tentang ayat yang keliru ni? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hurai. Nah, kita jangan hurai, kita jangan bagi ilmu-ilmu maklumat tentang ayat yang kita payah reti tu, kita kena serah. Sebab apa? Sebab salafus soleh dia serah. Tetapi hak kita ni kita tak ada serah. Orang panggil kita apabila kita dapat ayat, kita dapat ayat, kita tak ada tanzih, kita orang panggil kita tamthil, kita ada dengan tamthil, kita ada dengan tashbih di situ, dan kita hak itu sambung ni tafsil, kita tafsil pula, kita hurai pula. Maka hak ni orang panggil rupa-rupa takwil patula juga, cuma tak mengaku tu ya, orang panggil takwil patula juga, cuma kita tak mengaku kata kita takwil. Tu dia orang panggil mukhalif. Sebab itulah kita tak bagi gelar salafiyah, walaupun salafiyah ni sudah maklum. Gelar salafiyah ni adalah wahabiyah, tetapi kita tak bagi gelar ni. Walaupun dunia sudah kenal dah pun kita tak bagi, kita guna nama tullah tu ya. Kita guna nama tullah. Jadi maaflah kita panggil wahabiyah. Saya pun berasa pelik juga. Jadi kita pergi wahabiyah, tapi apabila dia mau panggil kita wahabiyah, kita marah, kita murih. Murih apa? Tak marah apa? Kita pergi hak ni dah ke? Kita pergi hak ni, kita yakin hak ni, kita iktimad hak ni. Tiba-tiba orang panggil kita wahabiyah, kita murih kau orang. Kita hita corong kau orang, kita hita marah kau orang. Marah apa hak kita pergi? Supaya kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita ahlus sunnah wal jamaah ni kita pergi. Kita pergi jalan ni. Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, kalau dia mau panggil Asy'ariyah, tak ada gapo kita. Syukur kita. Sebab apa? Sebab orang panggil benda yang kita pergi, kita kasih. Benda yang kita pergi, kita yakin. Benda yang kita pergi, kita serenuk dengan dia, dan kita saat itu syukur kepada Allah. Itu dia. Supaya dia mau panggil Syafi'iyah, kita syukur kepada Allah. Kita sangat-sangat serenuk. Sebab apa? Sebab dia mau panggil gelar kita, kena dengan tempat-tempat hak kita ikut. Orang panggil turut ikut tai kita. Dia mau panggil turut gelar kita. Jadi dia mau gelar kita tu turut ikut tai kita. Kita ikut siapa ya gelar turut tu. Kita pun alhamdulillah kita dapat gelar tu. Tapi ni tak. Kita turut Wahabiyah, kita turut jalan ni Muhammad bin Abdul Wahhab yang meninggal dunia pada tahunnya 1200 ni. Itu dia. Nak rakyat kata kita turut jalan ni dia. Tetapi apabila orang panggil kita Wahabiyah, kita marah. Apa kita marah? Kita tak payah marah lah. Sebab itulah nak rakyat kata di sini, Al-Rai Imam Syekhul Islam Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ni rahimahullahu ta'ala. Jadi dia ni, dia pergi, dia isbat lillahi ta'ala, isbatil makan lillah. Dia isbatkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan ada tempat. Tuhan ada tempat.
Jadi di sisi kita nafyul makan lillah. Tak sama. Kita nafi tempat. Bagi Allah Subhanahu wa taala dia isbat tempat. Itu dia. Lepas tu kita tengok dalil. Nah, kita tengok dalil. Tak payah waktu baik kita sebab kita ni kalau kita kecek dah kita waktu baik kita. Ya tak cukup, tak habis. Sebab kita banyak kita. Nah, waktu baik kita, demo tu waktu baik kita, demo ni waktu baik kita, hok nu waktu baik kita, ni waktu baik kita. Sebenarnya waktu baik kita ni kalau turut kaedah sungguh nah. Turut kaedah sungguh. Bid'ah dah ni sebab Nabi tak ada kecek apa waktu baik kita. Ada tak Nabi? Nabi kita waktu baik tak kita gini. Bawa kata kecek sikit waktu baik kita. Tu orang panggil bid'ah balah tu. Sebab apa? Sebab man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang orang panggil melakukan apa yang kami saat itu tidak kerja, benda ni bukan dari kalangan kami, fahuwa raddun. Benda tu ditolak. Jadi kita nak kecek, kita kecek dalam turut nas hak kita dengar daripada Al-Quran dan kita dengar daripada Al-Hadis. Kita klik situ dulu. Kita klik kepada humi kita. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, hak kita duduk dalam akidah ni dah, kita duduk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah pun baik, kita duduk dalam akidah Wahabiyah pun baik. Jadi di sini semua tu ada dalil, semua tu ada nas. Semua ada dalil. Jadi di sini kita nak klik kepada akidah Ahlussunnah dulu. Wal Jamaah jalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Kita ni pegangnya nafyul makan lillahi ta'ala. Kita menafikan tempat lillahi ta'ala. Kita menafikan tempat. Maka kita berdasar kepada mana? Kita berdasar kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 11. Hak ni semua boleh kata ingat bagi mereka hak mengaji, mereka hak menututi hak menututi usuluddin ataupun mereka hak mengaji syariah, mengaji agama tahu selalu dah ayat ni. Boleh kita dengar semua lah boleh kata gitulah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Kita ambil tempat nak selalu deh sebab kita nak rekah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat ni di dalam surah iaitu Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tidaklah seperti seumpama suatu pun. Allah tidak serupa dengan suatu pun. Sikit pun tak. Sebab apa? Sebab kaedah ulama dia kata an-nakiratu idza waqa'at ba'da an-nafyi tufidul umum. Jadi isim nakirah apabila jatuh lepas pada nafi memberi faedah umum. Maka umum di sini ada umum syumuliyun, ada umum badaliyun. Di sini syumuliyun, masuk habis. Segala afrad masuk habis. Segala asya masuk habis. Laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti seumpama suatu pun. Maka syai'un tu orang panggil isim nakirah. Isim nakirah jatuh kama dia daripada nafi. Mana nafi? Laisa. Itu dia, laisa. Maka beri faedah umum. Jadi umum lah. Tak ada kira. Gapo-gapo tak serupa dengan Allah. Sikit pun. Tak serupa. Itu dia. Bila tak serupa, kita klik kepada kita ni jirim. Kita ni jirim. Bila jirim, gapo jirim? Ma tahayyaza bi nafsi. Tiap-tiap jirim ni tahayyuz. Jirim ni iaitu tahayyuz. Gapo tahayyuz? Mengambil lapang kodak dirinya. Tu orang panggil jirim. Mengambil tempat kodak dirinya. Macam kita ni. Kita ambil tempat sekadar diri dia, 4 segi sekadar diri dia. Macam botol ni, ambil tempat sekadar diri dia. Tu orang panggil jirim, ambil tempat. Semua ambil tempat. Tiap-tiap jirim ambil tempat. Allah suci daripada jirim. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Itu dia. Jadi hak tu orang panggil ayat mutasyabihat. Tiba-tiba kita kata bukan ayat mutasyabihat. Bukan ayat mutasyabihat. Sebab ayat mutasyabihat ni ayat yang menyerupai zat Allah dengan baru. Kalau bukan ayat mutasyabihat pun orang panggil ayat yang mengelirukan. Baik tu. Sebab tu kita kata ayat mutasyabihat ni kita di sisi kita ayat mutasyabihat.
Tapi di sisi Wahabiyah dia kata bukan ayat mutasyabihat. Tak apalah kalau bukan ayat mutasyabihat. Ayat ni ayat mengelirukan. Sebab Allah ada mutahayyuz. Allah ni tidak mengambil lapang. Maka ayat yang mengeliru ni, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, keliru ni di dalam Al-Quran ni kita nak nafi tak boleh. Sebab jelas dan nyata ayat mutasyabihat ni jelas dan nyata yang Allah sebut di dalam surah Al-Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Muhkamat mutasyabihat. Fa ammal ladzi fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Jadi ayat mutasyabihat ya ada, kita nak nafi tak boleh. Dalam Quran ni ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat. Kita nak kata semua di dalam Al-Quran muhkamat. Jadi kita nafi setengah daripada ayat Quran. Panafi Quran apa hukum? Itu dia. Itu kita serah. Nah, serah kepada mereka hak tahu, mereka hak reti nafi ayat Quran ni apa hukum? Itu dia. Jadi di sini keliru ni benda ada sangat di dalam Al-Quran. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, saya nak contoh ni contoh benda di depan kita ya, botol ni, botol air ataupun tempat teh kita ia panggil jebur. Hak ni saya nak contoh, kita boleh pakat-pakat tengok deh, pakat-pakat tengok. Saya nak contoh di sini. Saya nak contoh. Nah, saya nak ambil letak gini. Tu dia. Saya nak tanya. Nah, adik-adik pelajar dan bapa-bapa, ibu-ibu yang kita sedang mengikuti majlis live kita ni, saya nak tanyanya, nak tanyanya telefon ni duk atas jebur ke duk bawah jebur? Atas jebur ke bawah jebur? Kita tengok molek lah, kita tengok molek. Sebab tu nak royak kata di dalam Al-Quran ni banyak ayat-ayat yang mengelirukan. Maka ayat-ayat yang mengeliru ni supaya orang panggil satu hikmat nak menzahirkan ulama, nak menzahirkan mereka-mereka yang jadi ahli dalam satu-satu bahagian. Sebab kalau Tuhan tak buat gitu jadi ahli habis. Orang jadi semua reti belaka. Nah, tak payah kita banding. Kalau tempat pak kita ke Tok Mudin nak kan? Tok Mudin orang masuk Jawi orang tu, Tok Mudin nak kan? Hak juru kerak masuk Jawi tu dah dia. Maaflah, hak juru khitan tu. Kalau semua boleh masuk Jawi, tak payah kita cari, tak payah kita pergi turut Tok Mudin, tak payah kita buat pergi lah. Kita buat rumah sendiri boleh. Sebab dia kerak dengan apa? Dia kerak dengan pisah, dia kita asah pisah dapur kita. Nah, serang anak kita tak payah pergi. Kerak sendiri. Tapi apa kita tak kerak sendiri? Kita pisah ada. Pisah kita ada. Perak. Bahkan tajir saat itu lebih kurang ya. Hak Tok Mudin tajir taga ni, hak kita pun tajir taga tu juga kita asah ni. Tapi boleh buat tak? Tak boleh nak buat. Hak tu nak royak kata Tuhan beri kebijakan suku kepada manusia. Pak Mudin ni bukan berpuluh-puluh, bukan beratus-ratus. Orang panggil 10 hutan kampung, 100 hutan kampung, 200 hutan kampung ni ada sorang ya. Ada sorang ya. Hak tu nak royak kata kebijakan yang Allah bagi kepada mereka. Sama juga bomo doktor. Nah, doktor hak nak belah kepala, nak belah mata, nak pesak dalam telinga, dalam perut dan sebagainya. Semua tu bukan semua boleh jadi doktor. Bukan semua. Orang hak Tuhan pilih. Kalau semua manusia boleh reti belaka, semua bomo semua. Semua doktor semua. Pada tu. Haning Tuhan kena orang panggil benda hak payah dalam Quran ni kita nak nafi tak boleh. Sebab tu saya tanya ni benda mudah je ni, saya tanya ni soal ni. Tanyanya telefon ni duk atas jebur ke duk bawah jebur? Duk atas botol ke duk bawah botol? Ning pun kita kena fikir dah nak jawab. Kita nak jawab gaduh-gaduh tu tak boleh dah.
Tak boleh dan ni hak rekod daripada manusia ya ni. Bukan Tuhan, manusia ya. Pak kalau Tuhan tak ada kena kecek benda payah. Nah benda payah ni lah berhajat pada kita ni berguru. Jangan duk baca kitab sendiri. Jangan kita sekadar kata boleh baca kitab, kutip baca habis kitab. Siapakah hak kita tak reti pun kita nyelerak. Kita nya kacau juga. Kita nya berani juga kat dalam tu jangan. Nah kita orang panggil kita kena berguru. Tiap-tiap kitab kita kena berguru. Kita nak pergi dakwah kata ilmu kalam pun aku mengaji, ilmu falsafah pun aku mengaji, ilmu mantik pun aku mengaji. Hak orang mengaji ilmu kalam, hak orang mengaji ilmu mantik, dia tengoklah dah. Kaedah serupa dak. Tak serupa ni orang panggil dakwah. Bila tak serupa orang panggil dakwah lalu dah. Sebab apa? Sebab ya kaedah ada semua. Nah saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Bukan dengan maknanya kita pandai buat colek dah kan. Kita baru duk belajar buat colek. Muat habis sains-sains kita. Budak-budak kita kutip muat habis. Setak pula. Jalan tak lagi pun kita pergi. Nah kok benar pun kita pergi dengan colek kita. Kok bukit pun kita pergi ke dengan colek kita. Minyak nak habis mana kita tak boleh tahu. Mutu nak mapuh mana kita tak boleh tahu. Pakai setak pula. Ya kita kena tahu juga kata benda hak kita saat itu boleh pergi kita pergi, hak kita tak boleh pergi kita tak boleh kacau. Nah tak boleh kacau. Ni saya nak royak tahu arah-arah kepada saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Nanti dia. Maka di sini supaya kita itu boleh ambil faham bersama. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita nafyu makan lillahi ta'ala. Kita menafikan tempat bagi zat Allah Subhanahu wa taala, kerana tiap-tiap yang bertempat adalah jirim. Maka jirim ni ada jirim jisim, ada jirim satah, ada jirim khat, ada jirim firid. Jadi hak ni kita kena menututi. Pada mau kata ya duk menututi hak ni Nabi ajar ada. Tengok Nabi ajar ada. Nah Nabi ajar ada, sahabat ajar ada kepada kita. Dalam Quran ada hak ni. Kita rojoklah dalam Quran. Sebab tu saya kata kita mari tengok dalam Quran sendiri hati. Kita mari tengok dalam Quran. Jangan kita dengar sebelah. Jangan kita dengar sebelah. Kita timbang. Macam kita nak murid ni kita tengok tok guru. Kita berguru dulu. Kita buka di dalam Al-Quran ayatnya duk di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Baca dulu situ. Walaupun acak kali dah kita buat tubik ni, walau begitu pun kita baca lagi dulu sebab kita nak timbang. Ayat ni kata saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, supaya kita boleh ambil penjelasan bersama. Ayat ni yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai mereka yang beriman, ittaqullah, jaga oleh kamu akan Allah. Ittaqa ni pada asalnya daripada kalimah waqa dengan maknanya pelihara, jaga. Di sini jadi pentafsir saat itu ambil terjemah faham selalu dengan maknanya takut olehmu akan Allah. Pada asalnya pelihara olehmu akan Allah, jaga olehmu akan Allah. Wiqayah tu. Tu. Jadi di sini nak ayat kata jaga Allah, boleh jaga ke Allah. Allah cukup hebat Allah ni cukup mulia, cukup. Yang Maha Esa dan kuasa, tak ada kena kecek dah. Lepas tu jaga ke apa? Jaga agama Allah. Ni orang panggil kalam hadzaf mudhaf. Jaga agama Allah. Gapo hak Tuhan suruh kita kerja, gapo hak Tuhan larang kita tinggal. Jangan dia buat. Sah kita kena lari, kita lari. Tu jaga Allah, yakni jaga agama Allah. Wa batagu ilaihil wasilah. Ni kita nak fokus. Ayat ni kita nak fokus betul ni. Ayat ni, kalau kita baca ambil daripada awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa batagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ayat ni tanda molek duk di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Tanda molek adik-adik pelajar, bapa-bapa ibu, kita tanda molek ayat ni. Lepas tu Allah kata di sini, wa bataru ilaihil wasilata.
tuntut olehmu. Masa kita agak cari olehmu. Ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Maknanya kita nak cari ma'rifatillah ni al-wasilatah. Cara-cara. Kita nak kepada ma'rifatillah, kita nak kepada pengenalan Allah, nak kenal Tuhan ni, carilah wasilah. Gapo wasilah? Cara-cara. Cara-cara nak mengenalkan zat Allah. Sebab orang panggil kita nak kenal zat Tuhan, nak kemah, nak kejak, nak yakin, nak tak kocok, tak gonyeh, tak cabut. Kita kena kita kena apa? Kena cari cara. Tu orang panggil menuntut ti wasilah, cari cara. Dalam ayat Quran sendiri, ayat ni suruh kita cari cara. Carilah cara. Cara mana? Ya tak ada ayat. Al-wasilah tu orang panggil alif lam lil jinsi. Al lil jinsi. Kita duk pondok dulu ada al lil huduri, ada al lil listighraqi, ada al lil ahdi zihni, lil ahdi dzikri, listighraqi, lil lamhi, banyak al. Berarti. Jadi di sini hak ni al lil jinsi. Bila sebut kata lil jinsi, membatalkan makna mufrad. Lafaz dia tu orang panggil makna dia tu pergi kepada jamak. Jenis-jenis cara. Mu nak buat cara mana lah supaya sampai ma'rifatillah. Cara sifat 20 ke, cara tauhid 3 ke, cara mana-mana lah mu carilah cara supaya nak yakin kata Allah tu ada, Allah tu kuasa, Allah yang menjadikan segala-gala. Carilah cara. Maka ulama ni cari cara ni, dia cari cara mengenalkan sifat supaya nak yakin zat. Supaya kita kena rima, kena zat. Orang panggil kena zat, ya kena rima tu. Pas kita nak yakin kata rima tu bekan ke tak bekan, kita kena mari mengaji sifat. Sifat rima bekan, sifat rima terekang, sifat rima kikir, sifat rima hamba, sifat rima saat ni tu. Bubuk sama dia. Tu orang panggil kita duk tengok hak tu, tengok sifat, segala sifat tu kita tengok baru kita yakin zat. Sebab yo buku makrifat ni yo kena yakin, kalau tak yakin yo berkocok, gonyeh, cabut. Daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dia jadi Wahabiyah. Berapa banyak? Daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dia jadi Syiah, dia jadi Mu'tazilah, dia jadi Jahmiyah, dia jadi Qadariyah, dia jadi Hasyawiyah, dia jadi Ibadiyah, dia jadi Khawarij dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tidak yakin. Itu dia. Nak yakin zat kena menutup sifat. Maka dia buat sifat. Pas sifat berapa? Sifat banyak. Bukan 20. Sifat banyak. Tak kuasa kita nak bilang. Apa ambil 20. Jadi imam-imam ni dia kata pada 20 ya. Kita tak kocok dah. Pada 20. Kalau kita nak banyak lagi lah. Ada gapo kita nak cari cara lain lagi. Itu dia. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, jadi cara yang kita ambil nak kemas, nak kejak ni, kita menututi sifat. Sebab tu mari menututi mengaji sifat 20, mengaji sifat 13. Tujuannya orang panggil hikmatnya kita nak kemas dalam bab ma'rifatillah. Dalam bab kita nak pegang kata Allah tu Tuhan hakiki. Tak ada dah Tuhan yang lain yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kita duk reti fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam tu kita pakai dengan makna fa'rif. Hak kita duk hurai banyak kali dah kita hurai. Fa'rif daripada arafa ya'rifu irfatan wa irfanan wa ma'rifatan. Kita ambil ma'rifatan. Ai ma'rifatul ilah. Pengenalan Tuhan. Nak kemas situ ngaji sifat. Main ngaji sifat. Kita nak kenal rima. Kata rima tu bekan kita siapa ke yakin tu sebab kita tengok sifat dia. Tak kocok dah. Itu dia. Maka akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
berdasarkan kepada ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa ni saudara bagi kana, beramal rupung isim nasab khabar. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Beramal rupung isim nasab khabar. Maka di sini khabar di belakang. Khabar takdim. Khabar ni belum. Isim di belakang tu syai'un. Ni orang panggil satu bahagian pula dalam bahasa. Hak kita hurai tadi nakirah jatuh kama dia daripada nafi. Kalau kita ambil contoh lain, ada tak nakirah jatuh kama dia daripada nafi memberi faedah umum? Kita tengok hak lain pun tak apa. La ilaha illallah. La ilaha. Ilaha tu orang panggil isim nakirah. Jatuh kama dia daripada nafi. Mana nafi? La. Memberi faedah umum. Tidak ada Tuhan yang lain yang disembah dengan sebenar. Tak ada. Illallah, kecuali Allah satu saja. Tu orang panggil isim nakirah jatuh kama dia daripada laisa. Jatuh kama dia daripada apa? Nafi. Memberi faedah umum. Pada sini jadi takdim khabar di atas mubtada ni, takdim khabar di atas isim. Dalam ilmu ma'ani dia kata taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasra. Faedah kuat. Faedah kuat sepanjang tak payah kita dah hurai banyak kali dah. Assalamualaikum. Assalam mubtada, alaikum khabar. Assalam alaikum. Ada. Assalam mubtada, alaikum khabar. Apa hukum? Orang beri salam. Orang beri salam ni, beri salam assalamualaikum mubtada khabar. Dia guna mubtada khabar. Kita orang nak jawab salam ni, waalaikum assalam. Kita pergi balik ekor tu. Alaikum assalam. Jadi sebut alaikum dulu, sebut assalam belakang. Tanda apa tu? Tu tanda kata orang hak beri sunat, orang hak jawab ni tu wajib. Sebab apa balik dah ekor? Ekor apa balik dah. Tu nak royak kata taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Mendahului khabar sebenarnya dia kena duk takhir, tiba-tiba kita takdim. Faedah kuat. Faedah kuat. Maknanya di sini kita boleh reti kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti seumpama suatu pun. Tak serupa sikit pun. Tak serupa sikit pun dengan baharu. Kita jirim. Lawazim bagi jirim bertempat. Allah bukan jirim. Bila Allah bukan jirim, tidak bertempat. Itu dia. Bila Allah tidak bertempat, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, Allah tidak bertempat. Mafhum daripada apa? Daripada Al-Quran. Hatta Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan di sini, dia kata waqad qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali kata inna Allah ta'ala khalaqal arsya izharan li qudratihi la makanan li dhatihi wa qala aidan qad kana wala makana wa huwa al-ana ala ma kana. Sayyidina Ali kata inna Allah ta'ala khalaqal arsya, sesungguhnya Allah ta'ala telah menjadikan arash. Sudah maklum kita bahawa arash ni makhluk yang paling mulia sekali, yang paling besar sekali. Makhluk kita ni, cakrawan kita ni halus ya. Cakrawala kita ni halus ya. Rabub Surya hak kita duk kena 10 T tu halus ya. Arash lebih besar lagi. Rabub Surya hak kita kena dalam awakat, hak kita kena dalam cakrawan ni halus ya.
terdiri daripada the sun, the moon, nah matahari, bulan dan Mars iaitu daun angkasa tu. Nah, Neptune, Uranus, nah Pluto, Saturn, semua tu. Hello ya. Arash ni paling besar sekali. Allah atas arash. Itu dia. Allah atas arash. Maka di sini Sayyidina Ali katakan, innallaha khalaqal arsya. Sesungguhnya Allah telah menjadi ia akan arash izharan li qudratihi. Dia buat arash ni kerana dia nak menzahirkan li qudratihi, bagi kuasanya. Dia nak menzahirkan hikmatnya, nak menzahirkan kekuasaan dia. Bukan dia nak buat tempat duduk dia. La makanan li dhati, bukan dia buat tempat untuk zat dia. Bukan buat tempat untuk nak duduk di atas arah, bukan. Nak menzahirkan kudrat dia. Faham tu? Wa qala aidan, dan Sayyidina Ali kata lagi, qad kana wala makana wa huwa al-ana ala ma kana. Sayyidina Ali kata ana, qad kana wala makana wa huwa al-ana ala ma kana. Gapo dia kata sini? Sayyidina Ali kata qad kana. Sesungguhnya Allah ni ada sedia kala lagi dah. Allah bersifat dengan sifat qidam. Ada sedia kala lagi dah. Wala makana, dan tidak ada tempat baginya. Dia ada sedia kala, belum pada nak jadi arash tu dia ada dah. Ada tu. Lepas tu wa huwal ana, Allah tu ada dah, wala makana, dan tidak ada tempat baginya, bagi Allah tu. Wa huwal ana, dan ia sekarang, Allah sekarang, ala makana, seperti mana telah dulu. Dulu tak ada bertempat, maka sekarang pun tak ada bertempat. Tiba-tiba kita pergi kata Allah bertempat atas arash, di atas arash. Kita pergi kata Tuhan bertempat di atas arash. Mana dalil? Mana dalil? Kita pergi kata Tuhan bertempat di atas arash tu, mana dalil? Mana dalil? Kita pun tu beda dalil. Ni pegang ni Wahabiyah, dia pun berdalil. Dalil dengan apa? Berdalil dengan ayat di dalam surah Taha. Ayat yang kelima di dalam surah Taha. Mana ayat dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Semua. Nah, penuntut boleh kata ingat ayat ni. Di dalam surah Taha, ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Rahman atas arash. Nah, Tuhan Rahman di atas arash. Maka ia pergi, itulah tanda kata Tuhan bertempat di atas arash. Nah, sebenarnya ia pergi sudah kemah dah, sudah kejak dah, sudah tetap dah. Dan kita pun data-data kita, nah, hak dulu-dulu, hak lama-lama tu, semua tu nak rakyat kata sudah cerak dah, sudah tetap dah. Dia pakainya, nah, istawa tu pakai dengan maknanya jalasa. Istawa tu dia pakai dengan makna istaqarra. Istawa. Yang dipakai dengan makna irtafa'a tu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi di hari ni dia pun guna irtafa'a kadang-kadang. Irtafa'a. Pak istaula pun kadang-kadang. Nah, kita nak royak kata istaula kita tak sama dengan istaula Mu'tazilah. Istaula Mu'tazilah dia umpamakan raja merentahkan negara. Kita tak. Allah ni terkaya daripada makhluk, terkaya. Allah bersifat dengan sifat istighna. Allah bersifat dengan sifat iftikar. Nah, orang panggil Allah ni yaftaqiru ilaihi ghairuhu. Maknanya yang lain daripada Allah berkehendak kepada Allah. Yang lain daripada Allah dengan maknanya makhluk berkehendak kepada Allah. Itu dia. Dan Allah ni terkaya daripada, Allah bersifat dengan sifat istighna, terkaya daripada segala makhluk. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Hatta arash sekalipun Allah tidak berhajat.
Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah terkaya daripada segala makhluk. Itu dia. Sebab ghina ni orang panggil ghina mutlak. Terkaya yang ada pada Allah ni terkaya mutlak, tak serupa kaya yang ada pada kita. Kita ni terkaya kita ya mutaaddi dengan bi, mutaaddi dengan ba. Kita kaya dengan kebun, kita kaya dengan duit pitih, kita kaya dengan harta, kita kaya dengan. Allah terkaya daripada, Allah terkaya an ni dengan maknanya daripada, tidak berkehendak. Orang panggil lil matruk. Allah terkaya daripada dengan maknanya tidak berhajat. Terkaya daripada makhluk, terkaya daripada arash, terkaya daripada segala-gala. Itu dia. Allah tidak berhajat. Terkaya dengan makna tidak berhajat. Kita ni kaya dengan kaya dengan kereta, kaya dengan kebun, kaya dengan duit pitih. Maka kaya dengan ni tak jemu dan tak puas kepada harta. Tak puas. Ada berasa nak lagi, ada berasa nak lagi, ada. Jadi tomok orang kaya dengan ni, kaya mutaaddi dengan ba' ni masih berhajatlah. Tak cukup-cukup. Itu dia. Maka kita kita kena faham gitulah, kata Allah ni terkaya daripada segala makhluk. Maka arash ni makhluk. Kita nak bangsa kata Tuhan atas. Tuhan atas arash, atas. Jadi atas tu kita nisbah kepada apa atas tu? Nisbah kepada dunia. Kita nak cuba ambil dunia di sini. Jangan marah dia ambil dunia ni. Ni tengok dunia. Ni dunia. Ni dunia. Perak. Ni atas. Ni atas pada dunia ni. Ni kita tengok dunia, nak nampak dunia ni. Dunia. Kebanyakan ulama i'tiqadnya bulat dah kan. Ada i'tiqadnya sama, hamparan. Ada i'tiqadnya bulat. Berdasar kepada tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Maka di sini atas. Atas ni bagi negara duk ni. Pakat tu kalau negara duk sini, atas je duk sini. Pak kalau negara duk ni, atas duk situ. Faham tak? Ni atas. Patah pokok ni. Ni. Ni negara duk sini, atas duk sini. Ni atas ni. Ni. Negara duk sini, atas duk ni. Pak kita lah ni negara kita duk mana? Duk sini negara kita, duk sini. Atas duk ni. Atas kita. Atas duk sini. Negara duk bawah, atas duk bawah tu. Terletih. Tu. Paning kita nisbah kepada dunia, kita boleh sebut atas. Bila dunia rusak, nak atas dengan apa? Nak nisbah dengan apa? Dunia rusak. Lah ni tak apa, kita boleh nisbah atas kot tu kerana kita duk nisbah dengan dunia. Bahawa dunia hancur habis tu, atas duk lah mana? Lah lek mana atas? Sebelah lek mana? Itu dia saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru lagi. Tak keliru lagi. Jangan keliru lah. Jangan duk bawa orang saat ni tu keliru banyak sangat. Tu dia. Ni mari daripada tok guru belaka ni, tok guru buah purung belaka ni. Buah hak duk kecek semua ni bukan hak amba sendiri, hak tok guru belaka. Tok guru hak duk baca kitab tino tu. Kita tengok ya nampak moyong ya tu nampak lekeh ya tu ilmu dia tu kita ambil tak habis. Kita nak menutup ti ilmu dengan dia tu meninggal dunia berat dah. Ambil tak habis, dah gantung kat betih ya. Tok guru tua kita gantung tak habis, dah gantung kat betih, tak ada dah peluk lagi tu habis dah, mati berat dah. Pahala ni duduk lagi sore dua, rebuklah saudara-saudara dan saudari-saudari. Tok pakai pondok dan anak-anak pelajar semua, rebuklah ilmu daripada guru-guru kita. Walaupun dia mau kata guru pondok ni guru lekeh-lekeh, guru duk bawah purung, duk baca kitab tino ke apa pun, rebuk ambil lah.
Tu dia. Nah, nak royak kata bukan biasa tok guru kita ni. Pani kita berguru, nah kita turut jalan ni dan kita turut aliran. Nah, yang dibawa aliran yang kita duk jalan di hari ni iaitu Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kita tengok anak murid dia tu, Abul Hasan Al-Bahili ni. Oh, ilmu. So kiralah. Banyak ilmu mereka. Anak murid bagi Abul Hasan Al-Bahili ni Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani pun hebat. Ilmu dia tu kita gali tak habis, kita makan tak habis. Banyak lagi yang kita tak faham, banyak lagi yang kita tak boleh. Tu dia. Jadi nak royak kata anak murid bagi Abul Hasan Al-Bahili ni Abu Bakar Al-Baqillani, Ibnu Furaq, dan lagi pula Abu Ishaq Al-Isfrayini. Al-Isfrayini ni pun orang panggil anak murid dia juga. Siapa tu? Tu orang panggil lapis 2, lapis 3 lah bagi anak murid Imam Abil Hasan Al-Asy'ari yang bersahur di hari ni, iaitu duk bawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu dia, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Maka itulah hak pegang hak kita. Nah, pegang hak kita pegang kata Allah tidak bertempat. Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, pahal daripada ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan satu lagi di dalam surah Ikhlas ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidaklah orang panggil umpama baginya suatu pun. Tak serupa bagi zat Allah Subhanahu wa taala, satu pun tak serupa. Itu dia. Kita nak kelik akidah, iaitu saudara kita yang mana kita dapat kenal dengan nama Wahhabiyah. Wahhabiyah. Jadi akidah Wahhabiyah ni iaitu akidah pegang isbatul makan lillah ta'ala. Dia menetapkan, dia sudah pegang kemah dan kejak bahawa Tuhan itu bertempat. Tuhan bertempat dan Tuhan itu berjihad. Tu orang panggil pegang ni. Kita pun orang panggil dalam bab pegang ni kita nak pergi nak pergi heret, nak pergi siapakah kita saat ni tu, siapakah kita saat ni tu baloh, siapakah kita saat ni tu kena mujadalah, kita pun tak siapa tak ratu lah. Jadi pilihan lah, dia mau berasa kata hak tu kemah, berasa kata hak tu kejak, ikut serahlah. Kalau kita nak nilai, kalau kita nak buat muqaranah, cuba buat muqaranah sebab ayat Quran sudah jelas. Jadi kalau kita mari himpun di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi bersabda di dalam sepotong hadis. Hadis ni riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ia adalah ummul mukminin. Iaitu ibu bagi segala orang mukmin kita ni. Dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mereka-reka pada pekerjaan kami ini, ma laisa minhu, barang yang bukan daripadanya, bukan daripadanya, daripada perbuatan Rasulullah, kita kata perkara ni bukan daripada perbuatan Rasulullah, hak reka-reka tubik ni, macam mu duk buat sifat 20 ni bukan hak Rasulullah, bukan cara-cara Rasulullah. Itu dia. Cara sifat 20 ataupun sifat 13 ni fahuwa raddun. Kita tengok di sini fahuwa raddun. Makarrat. Jadi makarrat di sini kita mari hipung dengan ayat yang kita baca tadi tu. Nu ayat Quran, ni hadis Nabi, tak apalah orang panggil hadis sahih, hadis muttafaqun alaih. Jadi hak Nabi ni orang panggil tujuan Nabi dia kata balah tu apa? Tujuan dia. Sebab dia takut orang reka-reka benda hak benda hak tidak setuju dengan agama. Agama tidak setuju. Agama tidak suka pun. Jadi nak menyesatkan orang, nak bawa orang pergi kepada kekeliruan, maka Nabi sekat belah-belah. Sekat belah-belah. Pas kita ni, adakah kita nak bawa jalan we orang sesat, we orang juluh, we orang tu jatuh agama?
We orang saat itu nah pergi kepada jalan yang kepada dalal. Tak. Cuba kita tengok sifat wujud duk bahagia apa. Sifat kidam duk bahagia apa. Semua ayah-ayah dan ibu-ibu kita lalu dah. Nah, kita duk nafi ke Tuhan satu? Tak. Kita duk nafi ke kata Tuhan sedia? Tak. Tuhan kekal kita nafi ke? Tak. Tu dia. Jadi tak orang panggil tak ada berlawan dengan agama sikit pun. Sikit pun. Maka jalan ni bagi Wahabiyah, dia pergi Tuhan bertempat. Itsbatul makan lillah. Sebab apa? Sebab dia pergi dengan kaedah dia, iaitu az-zahir huwal murad. Zahir daripada ayat iaitu dikandaki. Tuhan bawa mari kok ning. Tak ke Tuhan tu maksud kok lain. Tuhan royak kata dia ni atas arash. Tak ke dia ni murad dia kok lain. Weh, kita mari reti atas arash tu. Atas arash. Bukan royak kata duduk atas arash. Bukan royak kata tetap atas arash. Faham tu? Atas arash. Tuhan atas arash. Ni orang panggil keliru. Supaya orang rak tiap-tiap kali nak semaya jenazah tu, nak semaya jenazah tu, dia kata as-salah 'alal mayyit. As-salah 'alal mayyit. Semaya atas jenazah, semaya atas jenazah. Pas ni jenazah lagi, ni jenazah. Naik duduk atas jenazah. Semaya atas jenazah, naik duduk atas jenazah ini. Kita faham kok mana? Faham 'alal jinazati, 'alal janazati ni naik duduk atas mayat. Kau faham kok mana? Tu. Pas ni pun sama ni, bukan nak royak kata Tuhan duduk atas arash. Sebab itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih aslam dia, ni tu lebih selamat dia. Dia kata tertinggi. Pakar dengan makna irtafa'a. Sebab istawa ni orang panggil lafzun mushtarakun. Lafaz yang mushtarak makna dia. Demo ni pakar makna ni, demo ni pakar makna lain, demo tu pakar makna yang lain pula, hok ni pakar. Orang panggil makna dia tu banyak. Banyak pahami pakar tak serupa. Tu dia. Jadi di sinilah bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya kita tak keliru lagi di dalam bahasa kita, di dalam pahami kita. Kita nak faham kata itsbatul makan lillah ni natijah tubiknya jirim. Bila jirim ni salah dengan kira-kira agama ni salah. Sebab apa? Sebab jirim ni makhluk. Jirim ni makhluk. Faham tu? Tu dia. Lepas tu ayat kata kena turut zahir ayat. Ayat mana? Ayat kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Turut zahir ayat. Tak apa, nak turut zahir ayat. Tu dia. Nak turut zahir ayat. Cuba kita klik kepada ayat surah Al-Hadid. Kita nak berikan ban kepada saudara-saudara, dan saudari-saudari, bapa ibu dan anak-anak pelajar tok pakai semua, kita berikan ban. Kan ban kan? Kita pergi buka di dalam surah Al-Hadid ayat 4. Sebab ayat Al-Quran wajib kita berimi semua. Wajib. Kita jangan berimi hak kita nak. Jangan berimi hak kita nak. Kita jangan guna hak kita nak. Hak kita tak say, kita tak kecek. Jangan. Semua. Kita satu ayat. Iaitu surah Al-Hadid ayat 4. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Pergi situ kejap. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Ia Allah Taala telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyamin. Tuhan menjadikan langit bumi, Tuhan menciptakan langit bumi ni dalam masa ni hari. Dalam masa ni hari. Sebenarnya Tuhan buat sekelip mata pun boleh. Dalam masa ni hari.
Lepas pada Tuhan saat itu menjadikan langit bumi dalam masa ni hari. Turut zahir ayat ni, turut zahir ayat. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia pun istawa atas arasy. Kalau kita terjemuh betul-betul pengapeh zahir tadi ke, turut zahir. Kemudian Tuhan pun duduk atas arasy. Duduk atas arasy. Betul duduk atas arasy ni pegang kemah, pegang kejap. Wajib berimeh. Wajib kita nak pegang kejap kata Tuhan duduk atas arasy. Pegang kejap. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Tuhan tahu apa yang masuk dalam bumi. Tahu segala apa yang masuk di dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan Tuhan tahu gapo yang keluar daripada bumi. Masuk dalam bumi itu gapo, yang keluar daripada bumi itu gapo. Wa yanzilu minas sama, dan turun daripada langit, Tuhan tahu juga. Wa ma ya'ruju fiha, dan benda hak naik ke langit sana pun Tuhan tahu juga. Tahu belaka. Masuk dalam langit tubik, masuk dalam bumi tubik dalam bumi, naik ke langit turun ke langit, tahu belaka. Ayat akhir. Ayat tula ni ayat tula. Di hujung ayat. Wa huwa ma'akum, dan ia Allah Ta'ala serta kamu. Kamu manusia tu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan ia Allah Ta'ala serta kamu di mana kamu berada. Pak kita lah ni duduk mana? Kita duduk atas muka bumi. Tuhan duduk mana? Tuhan duduk atas muka bumi. Kerana tak royak tu. Kerana tak royak tu. Tok saya berimeh kerana ayat ni. Ni. Hujung ayat ni. Tok saya berimeh kerana duduk berimeh di humi ayat. Humi ayat kita berimeh. Akhir ayat kita senyap. Jangan senyap lah. Sebab kena turut zahir. Al-zahir huwal murad. Zahir dikandaki. Tuhan serta kita. Kita duduk mana? Kita duduk atas muka bumi. Tuhan atas muka bumi. Kita duduk tempat kerja kita. Duduk ofik kita. Tuhan duduk ofik kita. Kita duduk kerja di dalam pekai. Di dalam nak. Di dalam bandar. Tuhan duduk situ. Kita duduk dalam kebun. Tuhan duduk dalam kebun. Ada tu. Duduk mana kita? Kita duduk ke sekolah kita. Kita duduk ke masjid misalnya. Tuhan duduk dalam masjid. Tuhan duduk dalam sekolah. Apa tak berimeh hak tu? Apa tak zahir hak tu kata al-zahir huwal murad. Bahara. Tu dia. Tu kelala ya ibu-ibu tu, bapak-bapak tu. Tu nak faham. Bukan kau ana dak ayat Quran jangan duk guna hasa. Yalah ayat Quran ni 1000 lebih ayat Quran. Ni 1000 lebih. Sebab itulah ayat Quran ni kita jangan duk dakwa kata kita seorang yang turut Quran. Orang lain tu, puak-puak ahlul kalam, puak-puak tu, puak tu tak turut Quran, puak tu pakar-pakar. Puak tu tak turut Quran, tak turut hadis puak tu. Puak kecek banyak puak tu. Jangan duk buat reti seorang gitu. Orang lain pun pandai puak tu. Orang lain tak ada kitab ke? Kita duk tunjuk kitab kita tu. Orang lain pun kitab bertalu-talu, tak nak baca. Tak nak baca bagi orang yang tak ada baca tu lah. Tu dia. Balas tu nak royak kata. Buku Pahami tu bukan baru dah. Buku Pahami tu lama mana dah. Kalau kita ibarat cicak ni mapuh lama dah ibu tu. Ekor hidup dik tu. Baik tu. Sebab tu ni nak royak Pahami kata, kita nak kecek tu jangan sedak sangat. Sebab apa orang panggil masuk dalam puyuk demo tu murih demo gitu. Yalah masuk dalam pagar demo murih demo. Kita kecek tu kecek dalam ceng nak dakwah. Nak dakwah keluarga kita, nak dakwah waris-waris kita lagilah. Tapi jangan duk ketik demo. Ya ketik ni orang panggil. Orang ada hati pedas dah ke. Ada hati pedas ya orang panggil ya pun ada juga. Kecek mudah-mudah supaya Amerika dengan Rusia. Amerika dia tunjuk kehebatan dia. Rusia dia tak Allah sebab dia barang dia ada cukup pun tulah juga. Gitu. Sebab tu nak royak kata kita kena faham. Maka di sini wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hak tu kanban. Tafsir hak tu. Jangan duk takwil sebab takwil haram. Pakat zahir hak tu. Apa kita tak faham hak tu? Tuhan serta dengan kita.
Di mana kita berada, di mana kamu berada. Itu dia. So, nah kita we paham. Pas kalau kita tak say ayat tu, tak say hurai ayat tu. Jadi kita beri setengah, dak setengah. Masuk dalam ayat hak Tuhan, caci kepada orang Yahudi, caci kepada ahlul kitab. Sebab apa? Sebab dia ambil ayat-ayat hak dia nak. Dia ambil. Nah, benda-benda hak dia suka, hak dia kasih. Maka Tuhan turunlah ayat. Nah, marah kepada puak-puak ahli kitab, marah kepada puak-puak Bani Israel. Tuhan kata kerana kepada mereka Yahudi tu. Tuhan katanya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mu beri setengah, mu tak setengah. Boleh ke balas tu? Hak mu nak mu beri, hak mu tak say mu tinggal. Boleh ke balas tu? Supaya saat ni lah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hak Tuhan duduk tahrah tu kita bahas. Kita kecek paunya hak tu. La'i halusi kita kecek hak tu. Nak malai lah tu kita royak. Bawa kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Piu. Senyap lagi lepas hak tu. Wi zahir katiklah sebab az-zahir huwal murad. Zahir ialah dikanda. Hurai wi jelas situ. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu berada, di situ Tuhan serta kamu. Pas kita duduk mana ni? Kita duduk atas muka bumi. Tuhan duduk atas muka bumi. Pas bila kita duduk atas muka bumi, kita duduk tetap, duduk tetap. Tuhan duduk tetap apa tu kan? Pas bila Tuhan nak duduk tahrah? Soal. Tuhan so ya. Kalau Tuhan dua tak apa, duduk tahrah so, duduk atas bumi so. Ni Tuhan so je ni. Tuhan serta kita bila Tuhan nak naik duduk tahrah? Sebab ma'akum ni zaraf makan. Zaraf makan. Tu. Kita nak pergi kata, hak tu pakar dengan mana ilmu. Tak weh. Jangan duk tak weh ni. Sebab tak weh haram. Kita pakar kaedah dah. Tak weh haram. Zahir. Kena pakar ayat zahir. Tu dia. Nah, tu setengah daripada ayat. Nah, setengah daripada ayat supaya kita ni tu boleh faham bersama. Pak ayat banyak lagi. Yadullah fawqa aydihim. Yang mana Allah berfirman di dalam ayat Yadullahi fawqa aydihim. Ayat ni duduk di dalam suratul Fathi ayat 10. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Tangan Allah. Tangi tu di atas tangan-tangan mereka itu. Tangi nak ke mana ni? Kita takwil marah. Kita takwil dia kata kita ni puak muawwilah. Puak ni puak reka-reka di atas. Di atas yang sebenar. Duk reka-reka sendiri. Maka haram dia takwil. Pakai zahir. Tangi ni, tangi yang ada pada Allah tidak sama dengan tangi yang ada pada kita, dia kata. Tak apalah. Tangi. Pergi kejap tangi tu. Tangi pakai tangi, tak ada apa. Cuma tangi tak serupa dengan kita, tak apa, kita pergi lagi. Tak ada apa. Kita takwil. Dia tak takwil. Tuhan ada tangi, tak apa. Saya ada tangi. Pergi pula. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat ni di dalam surah Rahman ayat 27. Surah Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal muka Tuhan engkau dzul jalali wal ikram, mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka di sini muka, hak saat ni tangi, hak ni muka. Itu dia. Hak saat ni tangi, hak ni muka. Isbak tangi dan isbak muka. Benda ni tangi pun ada, muka pun ada. Tuhan ada tangi dan Tuhan ada muka. Pas muka lah mana ni? Turut zahir. Turut zahir ayat. Mu jangan takwil, takwil haram. Pakai zahir ayat, jangan duk takwil. Takwil tu haram. Tak apa. Tu saya takwil. Tak ada gapo kita, tak ada gapo orang panggil. Fahami dak ke? Fahami. Tu. Kalau turut salaf dia tak sir dah. Salaf ni nak royak kata suci dia. Bila mari ayat macam ni, dia tanzih. Gapo tanzih? Hak ni orang panggil takwil ijmali. Tanzih yang menyucikan. Allah bukan tangan seperti kita takhayyul, kita duk takhayyul, kita duk khayal ni bukan. Wajah bukan seperti mana kita duk khayal, bukan.
Lepas tu macam mana? Wallahu ta'ala a'lam ufawwidu amri. Nah, ufawwidu al-ayat ni ila Allah ta'ala. Maknanya aku ni serah pekerjaan ufawwidu amr ila Allah ta'ala. Aku serah pekerjaan hakikat sebenar serah kepada Allah. Ha, tu serah. Ha, ni tak yo royak ni. Ha, ni orang panggil dia tafsil. Kalau kita kira takwil betul juga. Tuhan duduk, Tuhan tetap, Tuhan jalasa, Tuhan istaqarra. Orang panggil takwil betul juga, tapi tak apa, dia tak mengaku pun tak apalah. Nah, dia sebab dia tu saya mengaku kata muawwilah pun tak ada gapalah, cuma kita nak royak kata tak serupa dengan salaf hak dia dok dakwa. Dia dok dakwa salafi tu dak sekali. Sebab salaf ni tanzih wa tafwid. Dia ni orang panggil tashbih wa tafsil. Wa tafsil dengan maknanya hurai. Tu dia. Jadi tak samalah, tak serupalah. Kita nak panggil salafiyah, kita tak panggil, kita panggil wahabiyah. Jadi jangan marahlah sebab kita duk bawa jalan ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita jangan marah sebab jalan ni hak kita duk bawa. Maka ni lah. Nah, bila ayat yang kita sebut ni, 2-3 ayat ni, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, mari satu ayat. Ayat di dalam suratul Qasas ayat 88. Suratul Qasas ayat 88. Apa ayat tu? Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap suatu binasa. Halikun dengan maknanya fanin. Binasa. Fanin. Halikun binasa. Illa wajhahu. Illa adatul istisna. Illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawain wa khala wa ada wa hasya. Illa ni adatul istisna, maka lepas pada adatul istisna ni mustasna. Wajhahu. Tiap-tiap suatu binasa kecuali muka Allah. Tadi tu ada tangi tak? Tu ada tak tangi tadi? Yadullahi fawqa aydihim. Tu ada tak tangi tadi? Ada. Nah, ayat ni di dalam suratul Fathi ayat 10 tu ada tangi. Pas ni dalam ayat suratul Qasas ni, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap suatu binasa melainkan muka Tuhan tak binasa. Yukwin baina kong Allah. Nah, tak binasa, tak rosak, tak panin, tak pano, tak rosak. Apa tangi? Tangi Tuhan tak dia. Habis nasa. Sebab apa? Sebab ya yukwin baina asa ya. Yukwin muka ya. Pakai zahir ayat ni. Ning az-zahir huwal murad. Az-zahir huwal murad. Para saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, supaya kita hak itu jangan keliru lagi ayat-ayat yang datang di dalam Al-Quran. Kita kena duduk dengan ulama. Kita tak tahu, kita tak faham, kita kena serta dengan ulama. Sebab Tuhan kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu kena tanya orang hak pandai, mu kena tanya orang hak tahu jika kamu tidak mengetahui. Ayat ni di dalam suratul Nahli ayat 43 ataupun suratul Anbiya ayat 7. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu kena tanya orang pandai, mu kena tanya orang tahu, mu kena turut jalan ni orang pandai, mu kena tunjuk, kena turut jalan ni orang hak mengetahui. Baru mu boleh selamat akidah pegangan kamu tu. Lebih-lebih lagi di hari ni akidah pecah-pecah, banyak akidah pecah-pecah. Banyak pegangan-pegangan. Nabi kata seakan umat aku ni seakan pecah kepada 73 golongan ni, semua ni neraka kecuali saya kata selamat. Siapa selamat? Sahabat tanya. Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, barang yang aku berjalan di atasnya dan sahabat-sahabat aku. Tu dia. Kita kisah lagi. Ayah ibu yang dirahmati Allah, kita nak berhenti dah ni. Jadi dalam ayat kalulah kita ni pakai zahir dan kita ni harai takwil,
pakai zahir. Cuba kita tengok di dalam surah Isra ayat 72. Surah Al-Isra ayat 72. Ayat ni yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang adalah pada ini ni hadhihi ni, ia datang dengan muannas, maknanya al-ard. Siapa yang duduk di dalam bumi ni, nah, buta, ard ni ya muannas dekat, buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka negeri akhirat pun dia buta. Nyanyo mufti negara Arab banyak sekali buta saja. Duk atas dunia buta dah, negeri akhirat buta pula dah. Buta pula dah. Duk pada masyarakat buta, nak lakah titi sirak buta, nak masuk syurga pun buta. Siap kali ni. Buta semata sebab apa? Sebab duk atas dunia buta, negeri akhirat pun buta. Sebab apa? Sebab kita kena turut zahir ayat. Al-zahir huwal murad. Kalau kita tak turut zahir ayat, kita nak takwil, haram. Takwil. Haram takwil syiah, kita buta mata kita. Atas dunia buta, negeri akhirat buta, duduk dalam kubur. Nah, tak apalah, dalam kubur kita tak apa, bangkit daripada kubur buta, pergi pada masyarakat buta, sudah timbal amalan hak itu, nak pergi ke syurga ke. Nah, buta, nak lakah titi sirak buta. Tu padan. Duduk dalam syurga pun misal kita kata, buta juga, letih. Pada tu. Kita jadi ayat yang kita nak berikan ban supaya hurai kepada orang ramai. Surah Isra ayat 72 gi hurai we orang ramai boleh dengar. Dan surah Al-Hadid ayat 4 gi hurai we orang ramai dengar. Dan surah Al-Fathi ayat 10 nah gi hurai we orang ramai dengar. Surah Ar-Rahman ayat 27 gi hurai we orang ramai dengar. Dan surah Al-Qasas ayat 88 gi hurai wi orang ramai dengar. Jangan takwil nah, sebab takwil tu kaedah kita. Dan jangan jangan orang panggil kena pakai zahir nah, sebab zahir tu adalah kaedah dia mau duk bawa. Az-zahir huwal murad. Dan lagi pula tahrimut takwil, haram takwil. Maka sekadar tu saja. Nah, sekiranya penyampaian kita pada kali ini jadi manfaat bagi saudara-saudara dan saudari-saudari, kita sebarlah supaya jadi kebajikan bagi kita dan kita boleh jaga akidah anak cucu kita, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas di atas jalanan dan aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Moga-moga akidah kita itu dapat selamat dunia dan akhirat. Maka sekadar itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.